Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibda' binafsi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khataman nabiyyin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa thumma alhamdulillah. Pertama sekali sama-samalah kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya kita ringan dengan ungkapan dan detikan dalam hati dengan lafaz Alhamdulillah. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Saiful. Yang saya hormati Datuk Ahmad Darus, Datuk Muhammad Musa daripada KPKT, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ahli jawatan kuasa, tuan pengurusi qaryah, ahli jawatan kuasa masjid yang kita ada pada malam ini, Masjid Jami' Al-Arifin, Paya Keladi. Mudah-mudahan pertemuan kita niat kita beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala, dan kita duduk sekejap dalam majlis ilmu dalam satu program yang bermakna, bicara forum perdana pada malam ni, dan insya-Allah tajuk yang kita akan kupas dan berkongsi tidak lain tidak bukan keluargaku di era pandemik. Jadi tuan-tuan senyum, kata senyum saya pun tak nampak sebab tuan-tuan tutup muka belakang. Jadi insya-Allah para hadirin, tidak lain tidak bukan pada malam ni kita datangkan khas bersama kita yang tidak asing lagi. Sebelah kanan saya ini iaitu Ustaz Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik yang sering kita melihat di kaca TV, dan insya-Allah para hadirin, syukur pada Allah Ta'ala kedatangan beliau dapat kita bersama kita di Kepala Batah pada hari ini. Selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan. Dan tidak asing lagi para hadirin, orangnya segak, senyumnya manis, tertawannya di hati. Tidak lain tidak bukan iaitu Ustaz Haji Luqmanul Hakim bin Haji Mukhtar selaku imam utama Masjid Abdullah Fahim, yang kalau tuan-tuan pergi, setiap orang datang ke Kepala Batah akan terhujah dengan masjid tersebut. Jadi inilah orangnya, kan? Kau nak masuk di situ. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan bik. InsyaAllah para hadirin muslimin dan muslimat yang dimuliakan, kita dah lama berada di dalam rumah dan kita keluar didengari dengan satu istilah, dulu kita dikenalkan dengan PKP. Selepas itu datangnya PKPD. Lepas itu datangnya PKPP. Dan macam-macam PK. Lah ni pikak-pikak sendirilah. Kan? Sampai istilah daripada pandemik kepada endemik. Dan para hadirin, sampai hari ini kita masih berada, perjuangan kita belum selesai lagi. Sebab itu Alhamdulillah kesempatan kami dah bincang tadi, kita kejarakkan sikit dan izinkan kita untuk tidak pakai mask kerana perbualan percakapan kita mungkin kita jarakkan sikit insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang ada di sana, di luar mungkin ada di kalangan tuan-tuan, kita sama-sama peringatan, kita patuh SOP, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat hindar bersama daripada unsur-unsur atau perkara-perkara yang tidak diingini. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, pada malam ini kita akan berbicarakan satu topik yang sering menjadi dilema kepada setiap individu, setiap orang apabila mereka membina dalam kehidupan satu institusi nama dia keluarga. Maka institusi inilah akan membina, mencorokkan corak kehidupan di luar sana. Sebab itu tajuk yang kita bincangkan dan kita kemukakan pada malam ini merupakan tajuk yang tersentuh dalam hati dan naluri setiap insan, iaitu keluargaku dalam era pandemik ini sendiri. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dimuliakan, tidak asing lagi yang kita bawakan ahli panelis kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berkumpul dan kita mengambil mutiara-mutiara kata, kita melihatkan, kita ambil sedaya mungkin cara ilmu dan apa-apa tip, dan mudah-mudahan
pengalaman daripada para ulama, para alim, para ustaz kita pada malam ini kita berkumpul di bumbung Masjid Paya Keladi ini, Al-Arifin. Mudah-mudahan memberi satu sergena dan menjadi satu isyarat kepada seluruh masyarakat lain, dan insya-Allah setidak-tidaknya menjadi satu catatan sebagai amalan soleh di sisi Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Hadirin muslimin dan muslimat, baiklah kita bagi ruang kepada Ustaz Hanafiah sebagai pusingan pertama kepada kita pada hari ini, sebagai mukadimah membuka pembicaraan kita pada malam ini, insya-Allah. Ustaz, yang dimaksudkan keluargaku ni Ustaz dalam era pandemik Ustaz. Apa yang dimaksudkan yang kita duk dengar apa dulu tak pernah dengar era pandemik ni. Ingat pandemik apa, pandemik ke apa ke? Jadi Ustaz, kita bincang sedikit sebagai mukadimah apakah yang dimaksudkan mukadimah era pandemik. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazan nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Ibrahim Yusof. Terima kasih juga kepada sahabat panel kita Tuan Haji Luqmanul Hakim, Imam Besar Masjid Abdullah Fahim, datuk-datuk, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni mendapat rahmat daripada Allah. Bila sebut keluargaku, ada ibuku, ada isteriku, ada anak-anakku, ada bapaku. Inilah adik-adikku, inilah keluarga. Dan Allah SWT mengajar kita di dalam Al-Quran sepanjang masa. Iaitu tuan-tuan dan perempuan boleh semak dalam surah Luqman. Ayat 74. Bukan surah Luqman. Allah, lupa dah Ustaz. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah apa Ustaz? Ini satu doa yang diajarkan kepada kita tuan-tuan. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang menjadi penyejuk mata hati, dan jadikanlah kami orang-orang yang jadi pemimpin orang-orang yang beriman. Ni kena baca banyak doa. Sebab tu Allah ajar kita dalam hidup kita ni kena banyak doa. Sebelum kahwin minta pada Allah, ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan dan zuriat. Kena doa. Dah kahwin pun doa juga. Ya Allah, kurniakan kepada kami, jadikan pasangan kami suami ataupun isteri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata hati. Sejuk je mata tengok suami. Sejuk je mata tengok isteri. Sejuk je hati tengok suami. Sejuk je hati tengok isteri. Kena doa. Jangan sombong. Sombong, Allah boleh banjirkan kita dan tenggelamkan kita dalam kesombongan kita hingga tak ada apa-apa. Allah boleh buat. Sebab tu jangan sombong. Dengan sombong pada siapa? Pada Allah. Orang sombong tidak akan masuk syurga walaupun dalam hati dia ada besar sebiji sawi. Dan salah satu tanda orang yang sombong tuan-tuan adalah orang yang tidak berdoa. So, doalah pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Kau Tuhan kami sembah, ya Allah. Hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami itu apa? Keluargaku, ya Allah. Tunjukkan aku, tunjukkan isteri aku, tunjukkan anak-anak aku, tunjukkan ibu dan ayahku, tunjukkan adik-beradikku, keluargaku ke jalan yang lurus. Jalan orang yang Kau beri nikmat, ya Allah.
jalan orang yang beri nikmat apa? Nikmat iman. Dalam iman ada apa? Ada ketenangan, ada kebahagiaan. Tenang je tengok muka suami. Tenang je tengok muka isteri. Tenang je tengok muka anak-anak. Walaupun selepas pandemik, walaupun dalam keadaan endemik, walaupun tak ada wabak, walaupun tak ada ujian, tak ada musibah, kita senantiasa tenang. Nak tenang, dia ada satu tips. Nanti saya akan cerita pada round kedua. InsyaAllah, untuk mukadimah, itulah dia. Keluargaku adalah isteri, anak-anak, ibu dan ayah, adik-beradik, dan suami. Wallahu'alam. Alhamdulillah, tuan-tuan, terima kasih sebagai mukadimah kepada Ustaz Hanafiah dalam membuka tirai kita pada malam ni. Maka setiap orang, para hadirin, sudah tentu kita bermula pada individu. Maka apabila digabungkan dua individu, dua insan, maka lahirlah digelarkan satu keluarga. Maka bila disebutkan keluargaku, seperti mana kata Ustaz Hanafiah tadi, ia terdiri pada ayah, ibu, suami dan isteri dan anak-anak. Dan apa yang ditekankan, jangan kita sombong bahawa kita perlu each other. Kita perlu bergantung ataupun sokongan antara satu sama lain. Dan apatah lagi kebergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai muka perbicaraan kita pada round pertama insya-Allah para hadirin, iaitu kita melihat setiap individu itu merupakan datang daripada keluargaku sendiri. Maksudnya kita ada ayah kita ada ibu kita di atas, maka kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita berada di era sekarang ini yang disebut era pandemik dan era endemik dan sebagainya. Sudah tentu para hadirin, insya-Allah mudah-mudahan keluarga yang setiap orang yang impikan, maka dia mimpikan keluarga yang bahagia, yang ceria, yang ada ketenangan dan sebagainya. Maka tenang itu datang daripada hati, kata Ustaz Luqman kan. Sebab itu para hadirin, saya nak pergi kepada Ustaz Luqman. Apakah ya Ustaz Luqman, sejauh mana kalau pembentukan keluarga dalam era pandemik ini yang digambarkan ciri-ciri dalam perspektif Islam sekarang ini, apatah lagi kalau kita lihat sekarang ini banyak perkara-perkara yang sering berlaku perubahan Ustaz. Kan? Awal-awal saya ingat dulu, depa nak salam suami isteri pun, sat lagi ada COVID ke apa? dulu kan? Kan nak sentuh sat lagi ayah ada COVID ke? So ini cabaran yang berlaku sekarang ini. So Ustaz, sejauh mana ciri-ciri dalam perspektif Islam itu sekarang yang ada dalam era pandemik yang berlaku perubahan kalau kita tengok dalam solat dan sebagainya? Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Terima kasih Ustaz Ibrahim Yusof selaku moderator forum perdana pada malam ni. Yang bahagia Sifu Gandingan, Al-Fadhil Ustaz Hanafiah Malik, Datuk Ahmad bin Darus, Syed Paul Ahli Parlimen Kepala Batas, Datuk Muhammad Musa, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, tidak lupa juga kepada pengurusi Masjid Paya Keladi, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ahli Jawatankuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pun baru duk semak tadi tuan-tuan yang kata pandemik, endemik, epidemik. Sebelum ni tak pernah duk tahu benda-benda mik-mik ni. Kan? Yang kita tahu coffee mik ya. Rupa-rupanya bila sebut pandemik ni dia abang sulung kepada tiga beradik ni. Abang sulung ni, pandemik ni dia dalam istilah yang diberikan, dia adalah penyakit yang berjangkit dan bukan hanya berjangkit dalam satu komuniti, tetapi berjangkit dia tu luar daripada komuniti, sampailah keluar kepada negara, dia menembusi mana-mana tempat. Yang ni nama dia pandemik. Sebab tu kita tengok, dia mula daripada Wuhan. Walaupun di Wuhan tu ada yang kata coronavirus tu, tapi kita dengar di Amerika pun ada.
Jadi macam mana dia boleh pergi ke sana? Tu nama dia pandemik lah. Adik pada pandemik ni nama dia epidemik. Epidemik ni pun sebelum ni pun dah ada penyakit-penyakit tu. Yang seperti penyakit virus Nipah dan sebagainya tu. Epidemik tu adik yang kedua lah. Dia ni pun kesan dia pun besar juga. Dia boleh pi orang kata boleh pi keluar juga daripada satu komuniti, tapi kekuatan dia ataupun pengaruh dia tu tak macam abang sulung pandemik tu. Dan kepada tiga-tiga dua orang abang ni, orang pula sebut dua abang ni, adik dia tu itulah endemik. Endemik ni dia duduk di satu tempat dan kita boleh menjangkakan berapa peratusan penyakit tu. Macam pandemik, virus tu kita tak boleh jangka, dia akan keluar. So kita dengar berjuta-juta tu tak boleh nak jangka. Tapi bila endemik, dia dah boleh jangka banyak mana mengikut apa yang ada dengan MySejahtera dan sebagainya. Tuan-tuan, kita tengok Menteri Kesihatan pun, dia menjangkakan bahawa Oktober ni akan diisytiharkan sebagai endemik. Sekarang ni pun dah endemik, cuma akan bebas lah lepas daripada ni. Dan orang kata diri kita perlu menerima virus ni sebagai salah satu entiti daripada masyarakat kita. Kita tak boleh buang dia dah. Dia memang duduk dengan kita. So atas kita lah. Kalau kita jaga elok-elok, kalau kita berdisiplin, insya-Allah kita tak kenalah yang dikatakan coronavirus. Tapi kalau kita ambil halai-balai, kita ikut dan kita ni, kemungkinan kita akan terkena yang dikatakan coronavirus sebab dia ada di kalangan kita. Baik, apabila kita bercakap soal keluarga, Ustaz tanya saya pembentukan keluarga ketika mana pandemik dulu. Kita ni waktu Mac 2020 Ustaz, mula 2020, Mac 2020 sampailah sekarang ketika mana datangnya yang dikatakan virus ni dan diisytiharkan waktu itu kita panggil sebagai Abah, dia panggil Abah lah Perdana Menteri dulu ni Abah. Lah Perdana Menteri lah dia panggil Pak Long kan. Sebab nak abang hantar keluarga Malaysia tu. Bila Abah kata PKP kena berkurung, MCO kena berkurung apa semua tu. Mula-mula 2 minggu yang pertama tu orang pakat seronok duduk di rumah. Tapi lepas daripada tu duk kena berkurung, dia dah kenal dah hati budi masing-masing. Dia dah mula mai dah penyakit yang pelik-pelik dah. Tuan-tuan, saya nak sebut sikit statistik yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita baru-baru ni. Sepanjang tempoh pandemik COVID-19 daripada 2020 sampailah kepada Ogos 2021 baru ni. Statistik kepada perceraian itu sebanyak 77,786 kes. Maknanya dalam 2 tahun tu. Dan kita di Pulau Pinang, kita berada di tangga yang ke-6. Apabila dibuat research, antara sebab pasal apa yang jadinya perceraian ni pasal apa? Yang pertama sebab ibu bapa pun dia dah mula hilang dah tanggungjawab. Kalau tidak, dia pergi keluar pergi kerja dan sebagainya. Bila tak boleh, dia hilang pendapatan, sumber pendapatan dia hilang. Kan? Jadi dia dah kenal dah hati budi masing-masing. Dulu kita tak kenal. Maknanya kita duduk dengan isteri kita pun mungkin duduk sah lagi dia keluar pergi kerja ataupun kita keluar pergi kerja. Ni setiap masa duk tengok muka dia. Kan? Sampai naik lawyer lah kita pun. Bukan kita pun lawyer, dia pun lawyer juga. Sama-sama dengan kita pun lawyer. Awak tu macam-macam lah. Ada saja benda yang kecil akan jadi besar. Kan? Dalam ni pun disebutkan punca kepada perceraian tu disebabkan tak basuh pinggan. Yang tu je. Sebelum ni tak basuh pinggan, dia tak ada isu pun. Tapi lah ni bila tak basuh pinggan, bergaduh. Dia tahu tak basuh pinggan, malas sangat ke? Kita pun mula naik panas. Hang kata apa? Sebab dah lama lah. Kan? Itu yang pertama lah. Dan di sini disebut hampir 84.1% ibu bapa ni dia mengalami tekanan emosi dan stres. Ibu bapa, bukan dekat budak-budak. Ibu bapa yang mengalami ni. Sebab dia apa? Kerana faktor utama dia tu adalah disebabkan pendidikan anak-anak. Itu. Sebab anak-anak bila tak pergi ke sekolah, dia akan jadi rumah dia tu sebagai sekolah. Dan apabila tak ada sistem PDPR dan sebagainya, cikgu-cikgu kita pun duk pening kepala, duk perah otak je macam mana nak buat sistem PDPR ni.
Masalah dia handphone yang digunakan handphone bapak. Bapak tu pula dia adalah klik-klik dia tu dalam handphone tu. Kan? Tengah anak duk tengok, tiba-tiba pop keluar. Abang tengah buat apa? Anak pergi baca pula depan cikgu. Tak naya. Tuan sekalian. Jadi macam tu. Ambil lah yang mak punya. Jadilah lebih kurang. Ambil yang mak punya. Mak pun duk tengok. Yalah Shopee lah apa sebagainya ni kan. Ambil pula telefon bapak. Waktu tu bapak panas dah. Duk tahu mana pun panas. Walaupun duk dalam aircon. Sebab telefon kita duk dekat bini kita. Tu nak jadi cerita tuan sekalian tu. Itu di antara sebab-sebab dia. Punca dia. Dan 21.3% antara punca kepada perceraian ini kerana aktiviti luar terhad. Tu yang Ustaz Anafiah sebut tadi ni. Dia duk biasa keluar naik motor pergi merata. Tiba-tiba duduk dalam rumah tuan sekalian. Dia mati kutu bahasa kita kata ni. Mati kutu tuan sekalian. Tak tahu nak buat apa. Nak cuci rumah tak larat cuci rumah dah. Kan? Tak boleh. Bila tak boleh keluar ni, tak boleh nak hidup macam mana norma yang sebelum ni. Boleh keluar pergi ke masjid, boleh pergi duduk minum teh, apa semua menyembang sampai pukul berapa. Tiba-tiba benda tu tak boleh nak buat. Sampai bini kata awak nak minum teh, main nak buat. Mari kita duduk sembang dua. Tak boleh. 5 minit ni ada boleh duduk dengan bini dia. Jom masuk tidur dah. Dia tidur tu bukan apa, pasal nak tunggu, nak bagi cepat esok harinya tu. Itu dia nak rasa macam tu. Tuan-tuan, itu dia antara dia. Baik. Apabila soalan ni kepada saya, kita tengok kes yang berlaku ni. Yang ni satu benda yang cukup membimbangkan kita lah. Kita boleh dikatakan perkahwinan ni banyak tuan-tuan sekalian, tiap-tiap tahun ada perkahwinan. Ni pun bulan 12 ada perkahwinan. Tapi kes perceraian juga berlaku banyak. Sebab apa jadi macam tu? Kerana antara sebab dia, kita perlu kembali kepada tanggungjawab kita masing-masing. Ayah tanggungjawab dia macam mana, mak tanggungjawab dia macam mana. Ada satu istilah iaitulah tanggungjawab bersama. Yang tu. Bila ayah ni hanya memikir tanggungjawab dia, dia kata aku keluar pergi kerja, aku balik, aku bagi duit, aku bagi hampa makan, hampa buatlah macam mana pun. Mak pun kalau dia fikirkan, dia kata tak apa, dapat duit, dia uruskan di rumah saja. Tak ada kerjasama di antara dua pihak ni, itulah di antara punca kepada keretakan rumah tangga. Yang bertambah tanggungjawab, tuan-tuan sekalian. Kita nak kena tahu, pasal apa sebut tanggungjawab? Kerana benda ni Allah Ta'ala akan tanya kita. Nabi sebut dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis itu panjang. Setiap kita ni adalah pemimpin dan kita akan dipersoal, dipertanyakan apa yang kita pimpinkan dalam keluarga kita. Di sinilah baru kita tahu jati diri kita yang sebenar. Bila mai COVID ni, hikmah dia mai COVID ni pasal kita nak tahu siapa diri kita yang sebenar. Boleh tak boleh jadi imam di rumah, Ustaz? Ketika mana masjid duk tutup, tuan-tuan sekalian, kita marah pasal apa masjid tutup dulu ni. Duk honggak pintu. Honggak ni maknanya pegang pintu duduk ni. Kami nak masuk dalam masjid. Rupa-rupanya pasal tak boleh duduk di rumah. Anak dengan bini duk tanya ayah bila nak jadi imam. Mai di sini, kita duk berimamkan orang. Lepas tu duk bertikai tu imam tu tak betul, tu imam ni tak betul, Ustaz. Balik rumah kita jadi imam, baru kita tahu sejuk tu sampai kepala lutut. Kena pula hari raya pula. Walaupun ada ialah irsyad hukum kata boleh kita semayang raya sudahlah. Tapi anak dengan bini ni kita duk biasa semayang duk dengar khutbah. Ada kata, Pak Hang, dia panggil lagu tu lah. Pak Hang, tahun ni boleh jadi tok imam kot. Waktu tu dia kecup perut lah. Pegang tongkat pun pergi cari mop. Bukan kata ni, pergi cari kayu mop, pegang tongkat. Baru tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak renggah gelak. Mak renggah gelak. Lain kali pegang tongkat mop tu katuk anak dengan mak. Dan baru kita tahu jati diri. Baru kita tahu siapa kita yang sebenar. Jadi, dalam keluarga, dia macam tu. Bila kita ada tanggungjawab, kita tahu kerjasama sesama kita, maka inilah yang akan membentuk keluarga yang baik dalam keluarga kita. Dan seterusnya, apa yang perlu juga, di samping kita kena jaga diri kita, timbulkan kerjasama di antara suami dengan isteri, kita nak kena ada satu kesabaran yang tinggi. Sama ada suami ataupun isteri ataupun keluarga. Kena ada satu kesabaran yang tinggi. Pasal apa tuan-tuan?
Pasal bila mai pandemik, antara kesan buruk dia tu, orang hilang sumber pendapatan. Bila mai pandemik ni, antara kesan buruk dia apa tuan-tuan sekalian? Kita tak boleh duduk lama dalam rumah yang menyebabkan kita ni dah mula stres dan sebagainya. Yang ni lah kita kena mencari jalan untuk menghidupkan rumah kita. Yang sebelum ni tuan-tuan duduk dengar ceramah baiti jannati, rumahku syurgaku. Inilah masa dia untuk kita nak menghidupkan rumah kita, nak menjadikan rumah kita syurga. Macam mana? Jadi waktu itulah peranan anak-anak, kan? Macam mana kita nak bersama dengan anak-anak, nak meluangkan masa dengan anak-anak. Inilah di antara pembentukan-pembentukan. Nabi SAW sendiri, Nabi sendiri pun, ketika mana kita tengok sejarah pun, zaman Nabi pun ada, bila berlakunya yang dikatakan ta'un, iaitu penyakit berjangkit, sampailah keluar sebuah hadis yang menyatakan bahawa jangan kita keluar daripada tempat kita ke tempat yang lain. Dan disebabkan itulah kita terpaksa tutup masjid dan sebagainya. Nabi pun, dia dengan para sahabat, dia duduk dalam rumah, dia menggunakan masa itulah untuk nak mengenal dan masa itulah untuk dia bersama dengan ahli keluarga dia. Pasal Nabi ni sibuk tuan sekalian. Dia duduk dengan cucu dia Hasan dan juga Husain. Sehingga kan Hasan dan Husain duduk dengan Nabi, mereka menjadikan Nabi SAW ini seperti Nabi jadikan diri dia macam binatang tunggangan. Duduk atas badan ni, yang kata Tok Wan ni waktu tu. Jadi waktu pandemik ni kita main macam tu lah. Dengan cucu kita, dengan anak-anak kita. Kita pula terpaksa berlakon menjadi anak-anak juga. Itulah kesempatan. Sebelum ni duk garang Ustaz. Garang dan sebagainya. Jadi bila ada macam tu tuan-tuan, anak-anak kita sekarang ni pun bila dah mula dibuka, kita pun dah mula kerja apa semua. Ada juga anak yang menyebut, Abah, bila lagi kita nak hidup macam dulu Abah tak kena pergi kerja. Kan, work from home ya dulu ni. Seronok waktu tu Abah ada, seronok waktu tu mak ada. Tuan-tuan nampak tak benda tu? Kesan baik tu. Walaupun kesan buruk tu ada. Dan itulah di antara pembentukan-pembentukan yang perlu kita ada dalam diri kita. Di samping sabar yang tinggi, di samping kita tahu tugas kita, di samping kerjasama yang perlu ada di kalangan suami dengan isteri. Dan saya nak sebut satu lagi tuan-tuan. Hikmah dia, kelebihan dia, bila duduk sekali ni, kita dapat mendalami ilmu dan juga amal dalam diri kita. Waktu ni lah ramai di kalangan kita yang dapat mengapai surah-surah. Pasal duduk di rumah tak kena nak pergi mana dah. Waktu ni lah baru kita tahu siapa diri kita, boleh jadi imam ataupun tidak. Waktu ni lah kita boleh tahu, aku ni suami yang baik ataupun tidak. Ketika mana duduk dalam satu kerajaan di rumah saja, kita nak mentadbir anak-anak yang berbagai ragam perangai dia. Kita nak mentadbir isteri, waktu itulah tuan-tuan sekalian, inilah muhasabah yang terbaik yang perlu kita ambil di samping membentuk diri kita, membentuk keluarga kita untuk menjadi keluarga yang mawaddah, rahmah dan juga sakinah, hasil daripada hikmah yang Allah Ta'ala bagi yang dikatakan pandemik COVID-19 ni. Saya rasa dekat dulu Ustaz, insyaAllah kita akan sambung nanti. Baik, terima kasih kepada Ustaz Luqmanul Hakim di atas kupasan yang sangat menarik tentang ciri-ciri berkaitan dengan keluarga, suasana dan keadaan keluargaku dalam era pandemik sekarang ini. Dan saya yakin percaya apa yang digambarkan oleh Ustaz Luqmanul Hakim seperti tadi, kadang-kadang berlaku kepada pengalaman sendiri yang kita mengalami secara live dalam hidup kita sendiri setiap orang. Maka sudah tentu para hadirin, gambaran yang telah digambarkan seperti tadi memberi satu gambaran yang jelas kepada kita apa yang kita lalui sebelum ini. Maka para hadirin, mudah-mudahan ada banyak yang mungkin kesan keburukan kata Ustaz Luqman, dan ada hikmah yang baik, ada yang boleh hafal Al-Quran, surah-surah. Tetapi Ustaz, saya teringat ada yang boleh main video game. Disebabkan pandemik ni, main video game. Dulu tak pandai main video game. Ada satu kes kita jumpa Ustaz, dia pandai main game kasino. Oh, dahsyat lagi. Main game judi dalam dalam era pandemik itu sendiri, duduk kat rumah dia pandai troka. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi sebab itulah rintitan daripada perkara itu, mungkin ada benda yang tertarik keinginan Ustaz Hanafiah. Jadi dia teringin untuk melakukan, dan kita lihat di luar sana gejala-gejala yang timbul ini hasil daripada mungkin kekosongan hati mereka ataupun perkara-perkara yang mungkin
berlaku dalam diri tarikan atau tolakkan dalam individu setiap orang, maka menyebabkan dia terlibat sesuatu perkara yang unsur negatif. Sudah tentu para hadirin, ini adalah hasil daripada unsur-unsur negatif yang datang daripada individu itu sendiri mungkin, dan apatah lagi terlibat hubungan kekeluargaan itu. Sebab itu kata Ustaz Luqman Hakim sebentar tadi, tanggungjawab, sabar. Saya bila Ustaz Luqman Hakim sebut, saya teringat kata-kata istilah Thailand Ustaz dia ada sebut. Dia kata apa? Sing ti samkanในชีวิตคือคุณUstaz Anggut ni faham? Alhamdulillah. สิ่งที่สำคัญในชีวิตคุณต้องตัดสินใจและคุณต้องรับผิดชอบอะไรที่คุณตัดสินใจ Alung faham ah? Anggut lagi tu. Dalam hidup sangat penting, perkara yang cukup penting Ustaz apa ni Hanafiah, sangat penting adalah membuat pilihan dan keputusan itu. Dan selepas itu mesti bertanggungjawab apa yang dia buat keputusan dan memilih sesuatu perkara. Ini sangat-sangat penting. Maka saya nak pergi kepada soalan yang kedua. Pusingan kedua Ustaz Hanafiah kita. Apabila kita lihat secara total berlaku dalam suasana macam ni Ustaz, hubungan kekeluargaan ini semakin rapuh mungkin. So apakah yang peranan, sejauh mana peranan hubungan kekeluargaan ini Ustaz dapat melahirkan generasi dan mudah-mudahan terhindar daripada unsur-unsur negatif ini dan melahirkan anak yang soleh dan solehah. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Ibrahim Yusof. Terima kasih pada Ustaz Luqmanul Hakim. Dan dalam Quran ada satu surah, ada satu kisah yang dikisahkan tentang Luqmanul Hakim mendidik anaknya. Peranan seorang ayah kena pandai memainkan peranan sebagai pemimpin dalam keluarga dan juga mendidik isteri dan anak-anaknya. Jadi bila kita sebut macam ni, saya bagi satu formula, iaitu formula 7P. Formula 7P ni mudah. Apapun keadaan, kita ingat 7P. 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 syurga Allah, 7 neraka Allah, 7 hari dalam seminggu. Secara dia, pertama, kalau kita berhadapan dengan masalah sosial yang melampau-lampau pada hari ini, perceraian antara masalah sosial yang meningkat, sampai 77,000 orang bercerai dalam masa 2 tahun. Dalam masa yang sama, kadar kelahiran pun banyak. Lahir baby banyak. Sebab apa? Sebab memujuk. Dah bergaduh-gaduh, pujuk. Beranak. Alhamdulillah. Tapi apa cerita pun 7P. P yang pertama adalah perhatian. Anak-anak perlukan perhatian. Isteri perlukan perhatian. Suami perlukan perhatian. Kalau perhatian ni, jiwa anak-anak ni kenyang dengan perhatian, jiwa isteri kita kenyang dengan perhatian, jiwa suami kenyang dengan perhatian, kita tak hegeh-hegeh dengan perhatian yang lain. Kita tak terhegeh-hegeh buat TikTok ah. Kita tak terhegeh-hegeh nak show kita dalam bathtub bersama suami mandi buih. Tak terhegeh-hegeh sebab kita dah kenyang. Suami kita dah bagi kita kenyang dengan perhatian. Suami kita dah bagi kenyang dengan perhatian. Itu dia. Anak-anak tak terhegeh-hegeh, merempit, merapa semua tak ada. Sebab dia kenyang perhatian. 90% jumlah penagih dadah yang saya jaga 3,800 orang. Saya pernah jaga. Dan 90% kita tanya pasal apa kau mengambil dadah? Sebab kurang perhatian. Itu je. Sebab apa main game? Kurang perhatian. Perhatian ni macam mana nak main? Bersembang. Tanya khabar. Dah makan belum? Macam kita berurat awet dulu. Beruratlah bini kita. Sayang sihat hari ni. Abang doakan sayang sihat. Saya orang tua. Kadang-kadang tak ada kerja ni, hantar mesej kat bini. Padahal duduk satu rumah. Hantar mesej. I love you. Seronok bini. Suasana. Bersembang anak. Macam mana PDPR? Boleh belajar? Tak boleh? Ayah, tension lah ayah. Anak dia nak bersembang dengan kita. Ayah, tension ayah. Kita dah buat kerja banyak dah ayah. Tiba-tiba cikgu kata, lepas tu dia ada group A, group B, lepas tu group A. Lepas tu cikgu suruh dah bagi kerja sekolah banyak dah buat dah assignment sampai 12 malam. Tiba-tiba cikgu tak check pun. Stres lah ayah.
Tak apa, Allah ada. Ini teknik lah. Allah ada. Yang hang buat kerja sekolah tu, hang dapat ilmu. Cikgu cek tak cek, itu cerita lain. Hang belajar ni bukan untuk sebab cikgu cek. Hang belajar sebab hang nak tambah ilmu, tambah nilai dalam hidup hang. Lagi dia remaja, lagi banyak kita kena bersembang dengan dia. Macam mana? Tak. Dah ada boyfriend belum? Ada ya. Dia main cerita. Tapi yang tackle tu lecturer ya. Sembang. Sembang anak ni adalah perhatian. Macam mana? Kat sekolah ada orang bully tak? Kena bully ya. Tak nak dah masuk asrama ya sebab kena bully ya. Tu dia, kena bersembang. Kalau hang tak sembang anak, hang tak tahu apa benda berlaku dalam keluarga. Sembang dengan bini sambil lipat kain. Kan? Tengok TV, tengok cerita Korea, tengok. Sembang dengan anak pasal bola. Bagaimana Liverpool mengalahkan MU. Cerita. Dia pun suka. Anak pula MU. Bapak Liverpool. Dia main datang lain-lain macam. Sembang. Sembang ni akan mewujudkan kemesraan. Perhatian. P yang pertama perhatian. Perhatian terbagi pada dua. Memberi dan menarik perhatian. Memberi perhatian. Bila anak bersembang, kita dengarlah. Ayah. Cantik tak ayah lukis? Dia lukis walidi kat kita. Angguk. Oh cantik. Kadang-kadang bapak dia tak beri perhatian. Kadang-kadang anak tarik kain pelikat bapak sampai nak terlucut. Ayah. Shh. Korang ni aku stress ni kerja macam ni. Pemekak. Bapak macam ni bala Allah turun kat dia. Satu hari nanti bila anak tu besar, dia buat apa? Ayah, kita panggil, Along, tolong ambil dalam semua jin ayah kunci motor, tolong. Along. Dia balas balik. Sekarang kita buat satu exercise, angkat jari macam ni. Siapa tak angkat jari macam ni, pendek umur. Kata dalam filem Piramli. Angkat jari dah. Sekarang ni kita buat satu game, letak jari ni kat hidung, buat. Buatlah, Allah, hujan-hujan ni, okey tak? Tuan-tuan? Sekarang ni letak jari kat hidung. Sekarang alihkan jari ni ke dagu. Ramai yang letak ke dahi. Ramai letak ke dahi sebab apa? Sebab anak-anak, orang, manusia, mereka mengikut apa yang kita buat. Kita buat ke dahi. Tapi kita suruh ke dagu. Anak-anak ikut apa yang kita buat. Kita kasak dengan anak kita kasak dengan kita satu hari nanti. Depan kita dia lembut, belakang kita kasar. Bila kita tua, dia henyak kita masa kita stroke. Dia tak nak basuh najis kita. Dia biarkan kita. Sebab perhatian. So beri perhatian pada isteri. Beri perhatian pada anak-anak dalam masa yang sama. Tarik perhatian anak-anak untuk kagum dengan kita. Kena COVID, kena buang kerja, bisnes tak jalan, lingkup. Tapi ayah dia cool, sabar, tenang, relax, cakap baik-baik. Dan dalam masa yang sama, ayah juga memerlukan perhatian daripada anak-anak. Saya belajar dengan seorang kawan saya Cina. Cina ni, dia naik pergi cuti Langkawi. Datang flight. Dia pun cerita, ni tiket parking kereta. Anak dia pun buka buku tampal. Guna gam tampal. Ni duit makan dekat airport tadi. LCCT. Dia pun ambil tampal. So anak dia kira, berapa? Gaji ayah berapa? Gaji ayah 3,800. Sekarang kita dah spend berapa? Hari ni saja ayah dah spend 700. Termasuk flight tiket. Oh, tu cara Cina didik anak. Dia share gaji berapa. Dia share perbelanjaan berapa. So anak nak beli barang pun, ayah, tak apalah ayah, kita jimat duit sebab takut ayah punya ambil. Tu cara dia, bersembang. Perhatian. P yang kedua, puji dan peluk. Walau banyak mana pun masalah lelaki ni panas baran macam mana, peluklah dia.
Suami saya panas baran Ustaz. Peluk. Tengah dia mengamuk tu. Peluk. Kalau dia bergerak lagi, kunci kaki dia. Sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, pelukkan. Dalil mana? Senang. Ketika Rasulullah SAW dalam Gua Hira, Jibril alaihissalam datang mengajar. Iqra, baca. Rasulullah kata, aku tak pandai baca. Maka Jibril alaihissalam memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The power of pelukan menyebabkan kita ni yang tengah stres ni, dia jadi liak, dia jadi tenang. Anak menangis, stres belajar, peluk. Isteri menangis, stres sebab dengar cerita suami pening kepala, peluk. Peluk. The power of pelukan menyebabkan ikatan kasih sayang suami, isteri, anak-anak, keluarga dia akan bersimpul mati. Orang tak boleh hungkai dah. Dia jadi ketat. Apa pun berlaku, ayah kena buang kerja, dulu gaji 10,000, sekarang tak ada duit, tapi kita sebagai satu keluarga, kita kena harung sama-sama. Selesai. Puji dan peluk. Puji ni penting. Yang sayang masak gulai ikan termenung hari ni. Kena pula ambil gulai ikan termenung dari Kuala Muda, ikan menggeletik dah masuk. Sadap. Bini pun rasa seronok. Sayang lipat baju cantik. Isteri pula puji suami. Bang, abang start duduk rumah ni. Abang power lain macam. Dia dah puas minum macam-macam kopi. Tapi isteri tak pernah puji. Last sekali, ada pula bibi puji. Bapak makin lama duduk di rumah ni makin ganteng, Pak. Habis jahanam. Tuan-tuan dan puan, pujian is very important. Puji pada siapa? Jangan lupa first, Allah Ta'ala mengajar kita tentang puji. Puji apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Alhamdulillah ini tuan-tuan. Kenapa ulama tanya kenapa tak sebut Allahu Akbar Rabbil Alamin? Allah Maha Besar yang mentakbir sekalian alam. Kenapa dia ajar segala puji memelihara sekalian alam? Segala puji kepada Allah. Jawapan dia puji ni ada dua tuan-tuan. Pertama, Alhamdulillah mengajar kita syukur. La in syakartum la azindannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah berbohong. Berapa ramai yang sujud syukur ada isteri lagi pada hari ini. Berapa ramai yang sujud syukur ada anak-anak pada hari ini. Berapa ramai yang sujud syukur, tanda bersyukur pada Allah. Aku dah nikah dengan mak hang 50 tahun dah. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah bohong. Nikmat ni datang apa dia? Mai ketenangan. Tenang. Tengok muka bini tenang. Siapa kaya tapi anak ngambil dadah, runsing. Dia main kita pergi outstation, anak kita jenis panah baran bergaduh dengan adik-beradik ni. Semak ni. Dalam perut ni semak semacam. Antara sebab dia sambungan ayat tadi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang sesiapa yang kufur tidak bersyukur, azab Allah pedih. Ulama kata azab pedih bukan sekadar di alam barzah, kena pukul, kena palu setiap hari sampai kiamat. Bukan sekadar di masyar, berjalan menggunakan kepala tenggelam dalam peluh lautan manusia, menunggu untuk dihisap. Bukan sekadar di dalam neraka menjerit sepanjang masa, Ya Allah matikan kami dah tak tahan dengan azab neraka. Bukan itu sekadar azab. Azab di atas muka bumi, ulama moden kata stres. Stres juga azab. Stres, anak Allah. Anak aku ni main game, aku kejut subuh tak bangun-bangun main game sampai pukul 3 pagi, lepas tu mau nak tidur. Anak aku tengok gambar lucah, anak aku panah baran, anak aku. Sebab tidak bersyukur dengan nikmat anak. Beli handphone canggih, tapi akikah tak buat, tak syukur. Itu dia. The power when you say Alhamdulillah, jiwamu akan jadi lapang.
hatimu akan tenang, nikmat akan turun, rahmat akan turun, keluarga akan bahagia. Dan P yang seterusnya, yang ketiga tuan-tuan, pendidikan. Pendidikan terbahagi kepada 3A. Agama, akhlak dan akademik. Agama apa dia? Semayang. Ni dia duk kalut kat Facebook, hentam menteri agama, hentam masjid, hentam surau jabatan agama. Apa punya ni? Masjid ditutup. Tapi dia tak semayang. Dia ada jenis kunyit macam ni. Mangkuk-mangkuk ayun macam ni memang banyak. Dia jenis hentam orang memang kau punya. Rapat. Tapi dia tak solat. Ya Allah. Ni apa pasal masjid tutup? Habis. Saya cakap, COVID mai, masjid tutup. Antara rahmat yang kita dapat di Selangor, di rumah, area rumah saya, satu masjid Hairiah ditutup. Beribu masjid tumbuh di rumah masing-masing. Anak saya melaungkan azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekejap lagi anak jiran saya pun laung azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika pandemik, ketika masjid ditutup, jadikanlah rumahmu seperti masjid. Tetapi ketika COVID berlalu, jadikanlah masjid seperti rumahmu yang kedua. Pujuklah hati kita. Tak esok, tak lusa kita meninggal dunia. Mai masjid. Kalau tak mai masjid pun tak apa. Tuan-tuan, kena COVID, tak sempat masjid, semayang kat bilik mayat tu je. Macam bola plastik, tanam. Tak sempat nak pergi masjid dah. Orang semayang kat hospital. Berbungkus dengan plastik, tanam. Jom, tanam macam tu. Kita nak jadi orang yang biasa. Minta Allah jauhkan kita daripada COVID. Biarlah anak kita boleh jadi imam solat. Kalau boleh, biarlah kita dapat solat balik macam dulu. Tak nak dah rapat jarak-jarakkan saf dah. Kita, minta maaf dah. Saya bawa balik dari Syria. Pergi bantuan musim sejuk kat sana. Saya tanya kat Syria ni, jangan marah dah. Saya semayang kat Syria. Dekat kamp pelarian kita buat apa semua program. Dia orang rapat saf. Saya tanya kat sini tak jarakkan saf. Marah dia. Lepas tu saya kata, tak tahukah tentang dunia sekarang berhadapan dengan coronavirus, wabak, tahun dekat mana? Dia kata, tak. Syria tak pernah tahu satu. Sebab dia orang memikirkan bagaimana ingin berbuka puasa. Ada satu kamp pelarian saya pergi. Mereka berpuasa sepanjang tahun. Mereka puasa. Siang hari mereka puasa. Kecuali hari-hari haram lah. Sebab mereka hanya makan waktu berbuka puasa. Azan maghrib. Kita bagi hantar makanan, dia orang kata tak nak makan. Sebab apa? Maghrib kan baru makan. Puasa. Kita. COVID sikit susah. COVID sikit susah. Islam mengajar penyelesaian dari sudut agama. Hang susah macam mana? Puasa. Hang susah macam mana? Puasa. Ini start lagi food panda mai, sekejap lagi grab food mai, sekejap lagi lalamu mai. Susah apa macam tu? Semua tak nak ikut Islam, tu hidup susah. Islam aja susah macam mana? Susah macam mana? Tak ada makan. Tak ada makan. Puasa. Darah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, agama. Semayang, puasa, jaga. Yang ketiga, tuan-tuan, yang kedua, tuan-tuan, dari sudut apa? Pertama, agama. Yang kedua, akhlak. Akhlak ni sabar. Sabar itu akhlak. Sabar itu susah. Tapi indah. Sabar itu susah. Tapi indah. Ambil 2 botol Coca-Cola, goncang. Goncang-goncang 2 botol Coca-Cola. Hidup kita ni bergoncang. Diuji dengan tekanan, bergoncang. Satu Coca-Cola dibuka, memancut. Satu Coca-Cola didiamkan. Dibiar dulu. Reda dulu, buka kemudian. Lambat sikit buka.
Tak ada apa yang berlaku. Macam itulah hidup kita digoncang dengan ujian COVID. Kalau jenis yang mulut, apa benda yang kecam, itu yang bercerai-berai. Sebab mulut tak boleh tahan. Orang perempuan kan, laki-laki pun hari ni pun macam perempuan. Mulut main lepas. Hang nak bercerai kan? Aku ceraikan nak. Jangan kawan. Tuan-tuan dan perempuan, habis je mulut, akhlak, sopan, sabar, dan yang ketiga, akademik. Akademik ni ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, saya ni nak cerita pasal keluarga ni tak berapa pandai lah. Sebab anak saya tak ramai. Saya penceramah sepenuh masa, jarang duduk rumah. Tak sempat anak ramai. Setakat ni baru 9 orang. Cuba bayang. Kalau hari-hari duduk rumah, mau selori anak. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Anak saya, Alhamdulillah sepanjang PKP, anak 9 orang ni, Alhamdulillah tuan-tuan, abang dia main peranan. Kakak dia main peranan. Kakak Da'i Syafiqah, dia hafal Quran. Dia cek hafalan anak-anak. Tak ada gaduh-gaduh. Anak yang sulung, anak laki-laki yang nombor 4 tu, dia pastikan adik-adik, kakak-kakak dia bangun on time solat. Tak ada masalah. 2 tahun ni Alhamdulillah. Masa duduk asrama dulu, anak saya ni kira pailang. Memang baran lah. Tapi bila duduk dengan kita, kena pula PKP, kena pula COVID, Allah bagi rahmat. Saya sebagai ketua keluarga betulkan mana perangai tak senonoh di kalangan anak-anak saya. Tapi dalam masa sama, akademik penting. Belajar. Dan belajar. Anak saya yang nombor 5, 6, yang nombor 6 kata, ayah best lah belajar melalui komputer. Sebab dia generasi baru. Dia baru tingkatan 1. Dia cekap penggunaan komputer. So dia best belajar. Kat sekolah, orang asyik bully dia. Orang ejek dia. So dia belajar kat rumah, dia rasa seronok. Kadar bully. Bila buka sekolah, kes bully. Tahu? Dah lah. Benda ni semua ada pro dan kontra. Saya cakap, saya bersyukur dengan coronavirus. Saya syukur sangat. Sebab banyak pusat-pusat pelacuran tutup. Banyak kelab-kelab malam tutup. Ustaz, ramai orang mati. Ustaz bersyukur apa kejadah ya? Syukur. Sebab mati akibat kemalangan jalan raya lebih tinggi daripada mati akibat corona. 18 hari bulan pukul berapa? 1 mil lori, mil langgar, mati 9 orang. Kena fikir betul. Semua dah. Oh, tengah susah. Sebab apa susah? Sebab hang amalkan riba. Hang berhutang. Hang ikut sistem bukan Islam. Pembankan Islam ada. Hang pergi ambil konvensional. Sebab kata, buat loan rumah pakai bank Islam. Sebab tak ada ilmu, tak ada akademik. Pakai bank Islam sama je. Lagi mahal guna bank Islam daripada bank konvensional. Hang main riba sebab tu hang hidup susah. Dah, cukup. Habis akademik. P yang seterusnya tuan-tuan, selepas tu apa dia? Pukul. Pukul ni bracket hukum. Anak umur 10 tahun kalau tak solat boleh rotan. 20 tahun tak solat boleh tempeling lah. Jangan tembak tuan-tuan. Nanti salah tu. Habis ya tuan-tuan, selepas pukul, pujuk. Pujuk ni maknanya motivasi. Pujuk. Rasulullah SAW pun pernah memujuk Aisyah. Sebab Aisyah ni bini yang paling muda. Tapi Rasulullah selalu balik rumah dia lewat malam. Sampai Aisyah kata, Allah, awal. Berapa kali ketuk, berapa kali ni. Satu hari buka pintu, Aisyah muka masam. Merajuk. Orang perempuan kalau dia merajuk, dia muncung. Boleh gantung hanger, boleh gantung seluar jin, boleh gantung macam. So Rasulullah SAW pun cakap pun dia tak lawak, dia tak macam balas, dia diam je. Kenapa ni? Diam, tak ada apa-apa. Kan? Bini kita. Hampa tak ada bini ke? Kenapa? Kenapa ni diam jadi? Diam salah, tak bercakap salah, semua salah. Itu bini. Dia muncul je. So cara Rasulullah SAW memujuk Aisyah. Ya Humairah. Macam cencorot. So apa buat? Rasulullah SAW picit hidung Sayyidatina Aisyah. Bila muncul,
picit hidung nak mendapai tang mana? Mana ada orang mendapai tang telinga? Jadi tanya mana? Allahu Akbar. Aisyah pun tepis, bergurau. Dia bercakap. Akhirnya selesai. Pujuk penting. Covid datang, suami pujuk isteri, isteri pujuk suami. Pujuklah isteri anda sebelum Bangladesh Petronas pujuk. Pujuklah isteri anda sebelum kawan-kawan Facebook dia pujuk. Pujuklah suami anda yang sedang berhadapan dengan masalah Covid itu. Masalah pembuangan kerja, bisnes lingkup, hutang berlambak-lambak. Pujuklah dengan baik. InsyaAllah okey. Selepas pujuk tuan-tuan, tak lain dan tak bukan penghargaan. Bagilah penghargaan. Penghargaan ni tak semestinya intan belian, tapi ucapan terima kasih. Dan last kali tuan-tuan dan perempuan, periksa. Periksa ni muhasabah diri. Tanya, sayang, abang daripada 10, markah abang ni jadi suami hang ni. Berapa hang nak bagi? 1! Bini biasa. 1 je bang. Allahu Akbar. Menyesal tanya. Apa yang kurang? Macam-macam kurang. Abang kurang ni. Terima je lah. Lepas tu kita belajar perbaiki diri kita. Muhasabah diri kita. Adakah kita seorang suami yang berjaya membentuk keluarga, memimpin keluarga, atau suami yang gagal? Itulah periksa. 7P. P yang pertama perhatian. P yang kedua adalah puji dan peluk. P ketiga pendidikan. P keempat adalah kita panggil pukul. P kelima adalah pujuk. P keenam penghargaan. Dan P ketujuh periksa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, para hadirin, saya tengok tuan-tuan khusyuk menulis dan mengingat dan menghafal 7P. Dan insyaAllah Ustaz, lepas ni kita SOP kita masuk kau tu satu pintu. So kita tutup pintu, kita tanya seorang-seorang lepas balik. Boleh tak? Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Hanafiah di atas perkongsian yang sangat menarik dan perhatian kita yang tentang tip yang diberikan bagaimana peranan untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan terutama yang berada dalam era pandemik ini. Alhamdulillah. Dan apabila huraian Ustaz Hanafiah menceritakan tentang 7P tadi, semua keseluruhan ini satu benda yang sangat penting, kita kena paksalah diri kita. Kita kena paksa dan paksalah diri kita, pujuklah hati. Seperti mana Ustaz Hanafiah sebut tadi, pujuklah hati, paksakanlah diri. Seperti mana kata, kalau dulu pandemik tutup surau, tutup masjid, maka wujudnya di rumah, masjid dan surau. Dan Alhamdulillah hari ini dah dibuka, maka pujuklah hati, datanglah, jadikanlah masjid ini sebagai rumah kita yang kedua insya-Allah. Maka muslimin dan muslimat, mudah-mudahan apa yang dikongsikan, apabila saya sebut, saya nak kongsi sedikit tentang satu cerita. Sebab kita kena paksa Ustaz Hanafiah. Tak paksa tak boleh diri kita sendiri Ustaz. Dia kepaksa. Saya teringat lagi satu orang kaya, dia nak cari pekerja yang hebat. Nak cari orang hebat, dia buat satu landasan sungai. Dia bubuh buaya, dia bubuh apa-apa macam-macam, benda-benda bisa. Dia kumpulkan mereka di seberang sana, dia kata siapa yang boleh menyerang, memberangi sungai ini, dia akan bagi hadiah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Rupa-rupa selepas dia bercakap tu Ustaz Luqman, Ustaz Hanafiah dan muslimin muslimat, dia kata siapa yang boleh menyeberangi sungai ni, dia akan bagi hadiah ni. Tiba tak habis dia cakap, seorang terjun. Terjun, naik. Semua tepuk tangan habis. Tepuk tangan ni tuan-tuan, memang hebat dia ni. Tuan-tuan bayangkanlah dalam tu ada buaya, dia cengang-cengang. Letih tu. Naik depan dia. Oh, kamu adalah hebat. Dia puji Ustaz. Dia pujuk, motivasi macam-macam dia bagi. Dia naik. Kawan ni tanya, aku nak bagi hadiah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sekarang nak hak mana nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni? Pasal hang seorang yang boleh mari. Jawapan yang orang yang kena berenang tadi tuan-tuan, dia kata, aku tak mau hadiah itu. Aku nak tanya siapa yang tolak aku tadi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, inilah yang dikatakan kita kena paksa. Siapa yang tolak aku tadi masuk sungai sampai jemerang macam ni tuan-tuan. Muslimin, muslimat, 7P yang Ustaz Hanafiah yang sebut semata tadi. Kalau ia begitu saja melalui keluar, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, so tidak memberi hasil. Maka mudah-mudahan insya-Allah pada malam ini, kita paksa dan pujuklah hati kita. Mudah-mudahan kita boleh beramal insya-Allah. Saya nak pergi kepada Ustaz Luqmanul Hakim tentang norma baru yang berlaku ni Ustaz.
Dan bagaimana suasana keadaan kita yang hari ini nampaknya kemesraan kita semakin jauh. Seperti mana kita tengok perhatian yang Ustaz Hanafiah sebut tadi, perhatian semakin kurang. Kata Ustaz Luqman, dulu muka hang duk tengok mula-mula nampak seketui, lepas tu nampak 2-3 ketui, macam-macam. Duk hari-hari duk tengok. Kemesraan mungkin semakin hari semakin pudar. So, sejauh mana Ustaz, apakah kesan daripada hasil kemesraan ini dalam masyarakat kita, utamanya dalam keluarga kita sendiri, keluargaku dalam era pandemik? Falyatafaddal mashkura. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap musibah yang Allah Taala berikan kepada kita, kita sebagai orang Islam sudah pastilah kita melihat kepada hikmah kepada musibah tu. Tuhan jadikan musibah, Tuhan jadikan ujian, dia mempunyai pengajaran-pengajaran kepada kita. Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, Tuhan menyatakan, "Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itu dalam surah Al-Baqarah. Apabila ditimpa musibah kepada kamu, maka orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya benda ni mai daripada Allah, dan kepada Allah Ta'ala benda ni akan dikembalikan. Maka kita tahu Tuhan datangkan ujian ini kepada kita adalah untuk nak menguji kita dan kita mengambil hikmah daripada ujian ini. Ummu Salamah ketika mana diberi musibah oleh Allah Ta'ala dengan dimatikan suami dia Abu Salamah, dia berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu Nabi mengajarkan kepada dia dengan satu doa. Tuan-tuan, kalau boleh kita amalkan doa ni, iaitulah Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, bagilah pahala kepada aku dengan ujian, dengan musibah yang engkau berikan kepada aku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan tukarkanlah ataupun berikanlah kepadaku kehidupan yang lebih baik daripada ni. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum ni kita melihat kemesraan yang ada di kalangan kita. Sebelum datangnya pandemik COVID ni, kita boleh bersalam, kita boleh berpeluk dan sebagainya. Walaupun bila dah datang, benda tu kita boleh buat dalam keadaan cara yang lain. Walaupun kita tahu, kalau tak boleh salam, takkan kita tak boleh bagi salam. Tu cerita ada macam tu. Kan? Ni kita dulu, ni salam pun tak, bagi salam pun tak. Itu masalah dia. Kalau tak boleh berpeluk, takkan kita tak boleh hati kita berpeluk bersatu hati. Walaupun kita semayang jarak-jarak, tetapi hati kita tetap bersatu, tetap dekat, kita mengikut imam yang sama. Kan? Dan kita jadikan sebagai new norm ini adalah satu benda yang memberikan kepada kita hikmah, yang mana kita tahu hikmah dia adalah kita menghargai di antara peranan masing-masing. Kalau di rumah tuan-tuan, kita menghargai isteri kita yang menjaga rumah, jaga anak-anak. Kalaulah kita sebagai lelaki, kita nak jaga macam mana dia jaga, dalam 2-3 jam pun tak boleh nak jaga dah. Tapi dia boleh duduk dengan anak, dia boleh jaga dengan karenah, keluarga dan sebagainya. Kan, berapa hari dia boleh duduk, tak ada masalah. Jadi bila kita duduk, kita tahu. Maka akan ada unsur menghargai di antara satu sama lain. Begitu juga kita yang duduk di rumah tak boleh nak semayang di masjid. Tuan-tuan, bila boleh dah semayang di masjid, kita juga akan menghargai. Macam mana teruknya ahli jawatankuasa masjid duk buat SOP, duk pelekat ni apa semua ni. Kan? Waktu tu baru kita tahu hebatnya tugas imam. Sebab apa? Sebab kita duduk di rumah, kita jadi imam. Dan kita tahu bukan mudah nak jadi imam, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bila dah jadi imam, Fatihah pun lupa. Sampai bini belakang pun sebut Fatihah, baru kita boleh baca. Dan kita menghargai tugas, bukannya mudah. Dan seterusnya, nak jaga SOP, nak jaga orang tak pakai mask lah, tak bawa ke sejadah dan sebagainya. Dan benda-benda macam ni, yang pertama di antara dia yang boleh kita ambil hikmah, Allah Ta'ala jadikan ujian ini, iaitulah rasa penghargaan yang boleh kita berikan di antara satu sama lain. Dan bila ada rasa itulah, kemesraan ini dapat dipupuk. Walaupun dulu ni, kita mesra dengan dekat, tetapi bila ada perasaan menghargai, maka kemesraan itu dapat dipupuk. Dan seterusnya,
Di samping hikmah yang lain, bila datangnya ujian kepada kita, iaitulah dia menambahkan ilmu dan juga amal dalam kehidupan kita. Macam saya sebutkan tadi, ada orang yang dulu ni tak pernah menghafal Quran apa semua. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok madrasah COVID, kita namakanlah madrasah COVID, dia macam sekolah lah juga. Kalau kita jadikan kita duduk di rumah itu sebagai satu madrasah, dia ada masa-masa dia. Waktu zuhur kita semayang berjamaah di rumah. Sehari habis tu boleh baca Quran sikit. Kalau kita buat macam mana madrasah yang sekolah sekarang yang kita duk hantar anak kita pergi, kita hidupkan di rumah kita, kita akan merasakan bahawasanya MCO ataupun PKP kan, duduk di rumah ni bukan satu halangan, malah dia juga menjadikan satu pusat pentarbiahan kepada keluarga kita. Di samping itulah kemesraan itu dapat dipupuk. Itu cerita. Baik. Dan yang seterusnya juga, hikmah dia apa tuan-tuan sekalian? Dia mendatangkan kepada kita ilmu-ilmu yang baru. Tadi Ustaz Hanafiah juga sebut, ilmu yang baru ni apa? Dengan online dia. Sebelum ni kita tak pernah kenal pun. Saya pun tak pernah dengar yang kata Zoom, Google Meet dan sebagainya. Kan? Dan memang betul, bila kita duduk, kadang-kadang bila kita buat ceramah live itu lebih disukai daripada ceramah secara fizikal ni. Tuan-tuan, di universiti pun sama, para pensyarah kita pun, mereka lebih suka dan mereka tu lebih selesa dengan cara Google Meet ataupun Zoom tu. Mereka bukan nak nampak mudah kat mereka macam mana, kerana mereka lebih melihat para pelajar mahasiswa ini lebih aktif daripada berada dalam waktu fizikal. Kalau ramai-ramai ni tuan-tuan sekalian, okey, siapa nak tanya soalan? Tuan-tuan pun tak berani nak tanya, segan nak tanya. Saya kawan tu tengok kata aku soalan tak apa nak reti sangat. Tapi bila duduk dalam live tu, dia boleh tanya, ada unsur berani. Itulah yang mendatangkan kemesraan dalam new norm ni. Itu Ustaz. Kan? Jadi, janganlah kita nampak benda ni sebagai satu benda yang boleh mengkebelakangkan kita. Kan? Sebab kita nak kena hidup dengan suasana yang baru ini. Dan ingatlah apa kata baginda Nabi SAW. Nabi kata, al-hikmatu dhalatul mu'min fa'aina wajadha fahuwa ahaqu biha. Hikmah itu, kebijaksanaan itu, satu benda yang baru itu yang memberikan manfaat kepada kita. Anggaplah dia sebagai harta orang yang beriman yang telah hilang. Benda ni hilang lama. Sebenarnya benda tu hak kita tapi dah hilang lama dah. Fa'aina wajadha, apabila kamu berjumpa, fahuwa ahaqu biha, maka kamu berhak untuk nak dapatkan benda tu. Oleh itu tuan-tuan sekalian, ayah-ayah sekalian ni, jangan kita kata payahlah kami ni tak erti nak mesyuarat guna handphone dan sebagainya. Dah nak kena mula belajar dah pelan-pelan tuan-tuan sekalian. Bila dah mula belajar tu, saya rasa lena pun dia jadi sikit, dia kira main telefon ni. Dia kira forward ni, hak mana grup buh lah tu, dia forward lah dalam grup masjid lah, tak kira apa pun. Tangkap gambar, selfie pun dia pandai dah. Tapi orang payah keladi tak panggil selfie, dia panggil selpiak. Selpiak pun pandai dah, dengan kubuk selpiak, kira duk selpiak lah ni tuan sekalian. Kan? Maknanya Islam tidak pernah menolak yang dikatakan satu benda yang baru yang memberikan manfaat kepada kita. Walaupun begitu, kita kena ada juga sifat, orang kata apa, jangan terlalu mesra juga dengan benda ni sampai tidak mengira halal dan haram. Halal dan haram. Tadi tuan-tuan saya dapat satu video Darus Sakinah. Ada satu tempat. Tempat ni lah tempat remaja-remaja kita yang terlibat dengan gejala sosial dimasukkan ke situ. Antara yang menjadi gejala dia apa tuan-tuan sekalian, iaitulah ketagihan pornografi ni. Yang ni kita risau ni. Pasal apa ketagihan pornografi? Kerana bapa memberikan handphone kepada anak, lepas tu pak tak tengok dah. Gunalah handphone ni untuk nak belajar. Itu pesanan bapa. Tapi tidak ada pengawasan, tidak ada pemantauan. Jadi bila anak pun dah mula dapat handphone tuan-tuan sekalian, dia memang dia tak mau tengok. Tapi bila dia tengok benda-benda yang dia nak tengok lah, Korea lah ni budak-budak suka kan. Korea lah, cerita apa semua tu. Kadang-kadang iklan-iklan ada kat tepi tu. Kan, dia naik warna apa semua, kita pergi tekan yang tu. Bila pergi tekan lah tu, dia keluar benda pelik-pelik. Bila keluar benda pelik-pelik, dia pun duk tengok, dia mendatangkan rasa ketagihan dengan pornografi. Ini remaja yang berlaku. Hasil daripada benda baru lah. Bila kita mesra dengan benda baru ni. Dan
Oleh kerana datangnya ketagihan kepada pornografi itu, dia mulalah berjinak-jinak untuk nak mendekati orang lelaki. Ini perempuan jadi kat perempuan. Mula nak mendekati orang lelaki dan sebagainya. Tuan-tuan, dia berakhir dengan apa? 10 orang lah yang pernah bersama dengan dia dan dia rasa amat menyesal lah. Pengakuan seorang remaja ni. Kan? Cuma bila ditanya dia apa nasihat dia, dia kata walaupun dia berikan gadget, walaupun kita mesra dengan gadget dan sebagainya, tapi haruslah ada juga pengawasan. Janganlah sampai kemesraan itu tidak ada sempadan, tidak ada hukum hakamnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu Tuan Moderator, silakan. Alhamdulillah, tuan-tuan, para hadirin muslimin dan muslimat. Itulah terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Luqmanul Hakim yang menceritakan dan memberi gambaran kepada kita bagaimana kita perlu melihat kaitan dengan hikmah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, seperti mana kata pesan Tuan Guru saya waktu saya berada di Bangkok dahulu, dia kata kuncung pinta peng ya pinta meleng. Jadi tuan-tuan, hendaklah kita sentiasa menjadi satu manusia yang menggunakan mata ini seumpama mata lebah, jangan jadi umpama mata lalat. Iaitu apa yang berlaku pada mata lebah, melihat sesuatu dalam pandang sisi hikmah dan bagaimana kita dapat mengambil hikmah di sebaliknya. Jangan jadi mata lalat umpama melihat pandang sisi hanya najis dan keburukan, dan itu hanya perkara-perkara yang unsur-unsur yang mendatangkan kemudaratan para hadirin. Sebab itu terima kasih sekali lagi pada Ustaz Luqmanul Hakim di atas perkongsian kemesraan untuk mewujudkan dan kembalikan dalam kesan pandemik ini, terutama dalam keluarga kita sendiri. Jadi tuan-tuan, insya-Allah forum perdana kita akan diteruskan lagi dan saya difahamkan mungkin kita sampai pukul 2 pagi. Tuan-tuan boleh tunggu? Tuan-tuan tunggu, kami akan balik. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan masuk pusingan ketiga. Terakhir tuan-tuan, mudah-mudahan kita minta Ustaz Hanafiah kita untuk memberi bagaimanakah kita nak membalikan kembali kaitan dengan kemesraan dalam keluarga yang bahagia, keluarga kita dalam era pandemik ini, untuk mengembalikan kemesraan itu sendiri Ustaz. Wallahu alam, mudah-mudahan Ustaz dapat kupaskan perkongsian kita di seterusnya pusingan terakhir. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Ibrahim Yusuf. Terima kasih pada Tuan Imam, Tuan Haji Muhammad Luqmanul Hakim. Saya suka nama Luqmanul Hakim. Belum dapat anak nak bubuh nama Luqmanul Hakim. Amin. Yang ke-10 lah Ustaz. Yang ke-10 lah. InsyaAllah. Sebab apa? Bila sebut Luqmanul Hakim ni, bagaimana dia mendidik anak dia, dia ajar doa. Doa. Tadi kita dah belajar doa surah Al-Furqan ayat 74. Lupa tadi Ustaz. Kadang-kadang kita duduk depan ni seram sejuk. Orang tak tahu kan. Apa Ustaz surah? Aku tak ingat lah. Tak, dia main. Kadang-kadang dia main. Antara sebab saya tak nak ke televisyen lagi, antara sebab dia sebab lepas saya lalui kemoterapi, otak saya jadi lain. Dia banyak lupa, banyak apa. Dia jadi lain. Banyak benda yang kita lupa. Kadang-kadang kita baca surah ni, kita sebut ayat ni, dia tak jadi. So nasihat saya tuan-tuan dan perempuan, doa. Doa, ya Allah. Doa yang paling besar solat lah. Solat tu kira doa lah. Doa ni apa dia? Minta lah. Minta. Hang nak apa hang minta? Minta lah. Minta ni, kalau hang ada duit, hang nak minta kat orang tak? Minta ni kalau kita orang kaya, kita minta kat orang. Tak. Minta ni keadaan kita miskin, keadaan kita susah, keadaan kita tak sihat, kita minta tolong orang. Itulah yang Allah ajar kita. Hang tak ada apa, Nabi. Hang tak ada apa. Orang panggil hang sifu ke, hang apa. Hang tak ada apa-apa. Hang hamba. Apa yang aku bagi kat hang ni, semata-mata pinjaman je. So, kalau nak minta pada Allah, minta dalam keadaan, ya Allah, lemah. Dalam keadaan lemah. Ya Allah, sesungguhnya aku dihina, ya Allah. Kau muliakan. Aku ini lemah, ya Allah, kau kuatkan. Aku ini miskin, ya Allah, kau kayakan. Aku ini jahil, ya Allah, kau alimkan. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lara, maka kau warakkanlah. Wahai Allah, Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengasihani. Kasihanilah aku yang lemah ini. Allah nak dengar kita minta.
Kita jangan cakap, oh ustaz-ustaz hari ni pun bercerai. Jangan sebut. Cerai ni Nabi pun bercerai. Kena ingat benda tu. Bab cerai ni lain. Tapi usaha untuk mengembalikan kebahagiaan rumah tangga itu penting. Usaha yang pertama, doa. Doa, ya Allah. Anak aku ni, ya Allah. Aku dah tak tahu nak buat lagu mana, ya Allah. Aku ni ustaz, anak aku ni 15 orang, ya Allah. Anak aku ni, ya Allah. Aku ni imam, ya Allah. Anak aku menagih dadah, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Itu ya Allah nak. Balik pada Allah. Banjir. Seorang nenek, rumah depan. Datuk dah dapat seberang jalan. Seberang sungai. Bukan sungai. Seberang jalan. Tapi air naik laju deras. Seorang nenek diletakkan atas tilam. Nenek di stroke umur 68 tahun, ditarik menyeberang jalan tersebut yang dipenuhi dengan air yang deras. Tarik. Tiba-tiba air itu menghanyutkan nenek tu dan hanyut. Orang dalam rumah dijerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tolonglah ya Allah, nenek. Hanyut tu mustahil boleh hidup, nenek yang lumpuh, nenek yang stroke. Tapi disebabkan pengharapan kepada Allah yang tak kenal erti hujung, nenek tersangkut dekat satu tiang. Selepas 2 jam bertarung dengan nyawa, dihanyutkan air. Seorang kapten bernama Kapten Abu Samah membawa Garuda. Ketika ketinggian 80,000 kaki di atas tu, enjin sebelah kanan dia pecah. Terbakar. Dah diturun ke bawah, cuba hidupkan enjin tu tak boleh. Enjin sebelah kiri pula rosak. Dan makin lama per saat saja kapal terbang cuba melanggar awan nano, kemudian jatuh ke bawah. Dan ketika kat bawah tu dia cari mana tempat nak landing. Dia cuba cari kawasan yang bukan kawasan perumahan, kawasan sawah padi, tetapi boleh menyebabkan mati. Dia cuba landing di atas air. Ketika tu dia lepas steering. Dia hanya menjerit Allahu Akbar. Kepandaian aku memandu, membawa kapal terbang selama 20 tahun dah tak boleh guna dah. Hanya engkau je boleh menyelamatkan aku. Dan akhirnya kapal terbang tu dapat landing di atas air. Lagi berapa inci nak langgar jambatan dekat Bandung. Siapa yang boleh menyelamatkan kita? Allah. Siapa yang boleh menyelamatkan kita, rumah tangga kita daripada bercerai-berai? Allah. Siapa yang boleh menyelamatkan keadaan rumah tangga kita daripada hancur lebur, daripada bergaduh tak tenang? Allah. So balik pada Allah, minta tolong pada Allah, minta tolong dengan sesungguh-sungguh. Minta tolong, ya Allah, aku dah tak ngerti nak buat apa dengan bini aku ni, ya Allah. Aku dah tak ngerti nak buat apa dengan suami aku. Dia menagih dadah, dia mencuri, dia menipu duit orang. Tolonglah aku, ya Allah. Allah akan tolong, insya-Allah. Allah tolong. Allah ada, Allah wujud, Allah Tuhan Maha mendengar. Minta tolong Allah. Tapi kita malas, kita sombong. Kita rasa kita boleh selesaikan masalah rumah tangga kita sebab kita ada ilmu. Habis. Berapa ramai profesor-profesor luar negara yang mempunyai ilmu dalam PhD dalam parenting, fail. Dan anak mereka tak jadi orang. Please, low down your ego and ask help. Total help from Allah. And Allah will show you the right way how to solve your problem. Allah akan tunjukkan jalan yang lurus dalam menyelesaikan masalah. Allah akan tunjuk jalan orang-orang yang diberi nikmat kebahagiaan rumah tangga. Dan ingatlah, sepotong ayat Al-Quran sebagai penutup, ya Ustaz. Saya sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nak selamat daripada api neraka, kena banyak doa. Dan setinggi-tinggi doa adalah solat. Bila kita solat, kita jaga solat, Allah jaga kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah para hadirin, itulah betapa hebatnya the power of doa.
Jadi insya-Allah tuan-tuan, jangan kita jemu untuk berdoa dan jangan kita malas juga untuk berdoa Ustaz. Ini penting. Tapi ada orang juga malas. Kadang-kadang lepas main, ya Allah bagilah macam mana kemarin minta. Senang. Ingat Allah tu bapak menakan dia. Allah. Jadi tuan-tuan, kita mohon dengan penuh kerendahan, dengan ketawadak diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sudah tentu kita doa, kita minta dalam betul bersungguh-sungguh. Maka para hadirin, inilah kesannya the power of doa, seperti mana kata Ustaz Hanafiah dengan 2-3 cerita yang kita dengar seperti tadi. Betapa hebatnya dengan kita memanggil the power of the power, iaitu satu kuasa yang begitu berkuasa, tidak lain tidak bukan adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah para hadirin, sebagai pengisian terakhir kepada Ustaz Luqman Hakim, kita minta apakah petua-petua atau doa yang kita boleh bagi penawar untuk mewujudkan kembali keluarga yang penuh kebahagiaan itu sendiri Ustaz. Terutama kita akan berhadapan dengan situasi dan keadaan ini, insya-Allah macam mana pun kita akan berhadapan seperti mana Ustaz sebut tadi, dalam endemik ke pandemik ke dan sebagainya, kita akan berada di dalam situasi keadaan macam ni. So apakah petua ataupun penawar dan doa untuk kita kongsi pada malam ni sebagai akhir Ustaz, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Qudusi, Allah Taala sebut tentang dua sifat yang mana kalau kita pupuk dalam diri kita, iaitulah sifat yang pertama, sifat bersyukur kepada Allah, syakuran syakiran. Yang kedua, abidan, iaitulah hamba yang bersyukur kepada Allah, dan juga abidan. Abidan ni maksud dia orang yang hamba yang sabiran, yang ada sabar. Dua sifat lah. Satu sifat syukur, satu sifat sabar. Allah Ta'ala bagi kat kita macam mana nak memupuk dua sifat ni. Mudah saja, iaitulah ketika mana kita melihat soal-soal keduniaan. Soal-soal yang melibatkan kehidupan duniawi kita ni tuan-tuan, keduniaan ini, maka tengoklah orang yang lebih teruk, yang lebih rendah daripada kita. Dan yang kedua, macam mana nak menghidupkan ataupun nak menerbitkan ataupun menumbuhkan sifat ya bersyukur dan juga sabar ni dalam soal agama. Tengoklah orang yang lebih tinggi dan lebih hebat daripada kita. Hak dunia tadi, tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Walaupun kita teruk, ada lagi orang yang lagi teruk. Kan? Tapi soal agama tu tengok orang yang lebih hebat. Kita tak main semayang berjamaah, kita tengok orang yang rajin main semayang berjamaah. Jangan tengok orang yang hak main Jumaat saja. Sebab kalau macam tu, kita rasa kita ni orang yang beragama lah. Kita kata aku ni boleh gagah lah juga duk main, duk semayang di rumah. Kan dia tu Jumaat pun tak pernah nampak. Jangan tengok hak Jumaat lah tak pernah nampak tu. Tengok yang rajin orang duk main semayang jemaah tu. Kita tengok yang tu. Maka dua sifat inilah yang akan ada dalam diri kita, dan sifat inilah boleh kita pupuk dalam keluarga kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah para hadirin, itulah kupasan yang sangat menarik kepada kita daripada awal hingga akhir. Dan inilah para hadirin, secara keseluruhannya kita dapat memberi satu intipati dan sambari ataupun kesimpulan bahawasanya amat penting dalam membina setiap individu, dalam bermula daripada keluarga kita atau keluargaku sendiri dalam era pandemik ini, insya-Allah. Jadi sekali lagi para hadirin, kita tidak asing lagi terima kasih kembali lagi kepada Ustaz Hanafiah dan Ustaz Luqmanul Hakim di atas perkongsian kita yang sangat yang menarik perhatian kita pada malam ni. Dan kita tidak lupa kepada Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan selaku menteri kita dalam KPKT, dalam memberi satu ruang dan peluang kepada kita dalam dapat menganjurkan program pada hari ini, dan kepada Pusat Khidmat ataupun Kepala Batas, Pusat Khidmat Kepala Batas dalam merealisasikan dan ruang kepada pihak pengurusi masjid dalam memberi ruang kepada kita dan seluruh ahli jawatan kuasa dan tuan-tuan pada keseluruhan yang dapat menjayakan program pada hari ini. Seumpama pepatah, kalau tidak ada kami di depan, mungkin anda tidak melihat siapa kami di depan. Tetapi jika tidak ada anda di depan, siapalah kami di depan ini. Jadi seluruh para hadirin, kita perlu antara satu sama lain. Justru kita perlu satu sama lain. Mudah-mudahan kita dapat memberi manfaat bersama, insya-Allah. Tuan-tuan tengok muka saya pun macam satu benda dah. Sepejam celek,
Kan? Jadi tuan-tuan, kita pergi pasar malam, kita nak beli apa balik, semua tengok jam, nampak malam, semua pakat nak balik. InsyaAllah mudah-mudahan para hadirin, kita akhir dengan ucapan itu. Ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. InsyaAllah pada akan datang kita jumpa lagi. Jadi marilah sama-sama kita akhir dengan majlis kita ini dengan satu doa, dan insyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita aminkan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ya Karim, ya Allah, ya Tuhan kami memanggil namamu, ya Allah. Kami menyebut kebesaranmu, ya Allah. Kami memuji memohon keampunan daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandangkanlah wajah-wajah dan hati kami ini, ya Allah. Kami berada di rumahmu, masjidmu, ya Allah. Menadah dua tapak tangan kepadamu, ya Karim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jika ada di kalangan kami yang penuh dengan kesilapan dan dosa, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa saudara mara jiran tetangga kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa hamba-Mu yang hadirkan diri dalam masjid program pada hari ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa hamba-Mu yang senantiasa mencari keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jika ada di kalangan kami yang ada berhadapan dengan kesakitan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang dibebani oleh hutang-piutang, ya Allah, lapangkanlah pintu rezeki kepada kami dan tunjukkanlah jalan penyelesaian, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jika ada di kalangan kami yang dihadapan ujian dengan keluarga yang tidak bahagia, masalah anak, ahli keluarganya, Allah, pimpin dan tunjukkanlah jalan penyelesaian kepada kami, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan corak kehidupan kebahagiaan dalam rumah tangga kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan para hadirin Allah Ta'ala mencatatkan kita sebagai amalan soleh pada malam ini. Dari makasih sekali lagi, saya mengakhir memohon ampun dan maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dan jika ada salah-salah kata ucapan saya dan ahli panel kita, mohon ampun dan maaf insyaAllah. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.